Dalam video ini saya akan kongsikan 9 cara semula jadi macam mana anda nak selesaikan masalah buasir anda dengan berkesan dan tak datang, tak berulang-ulang lagi dah lepas ni. Saya Amin Kamrudin dari channel Suplemen, dan dalam channel ini saya bantu anda untuk bina kesihatan, baiki masalah kesihatan menggunakan vitamin semula jadi yang selamat, berkesan dan yang penting sangat-sangat berkualiti. Kalau anda first time tengok video ni, pastikan anda klik butang subscribe, klik butang notification dan anda komen saya dah subscribe. Okey, kita straight to the point. Anda ada masalah buasir dan anda mungkin dah cuba macam-macam, masalah buasir anda berulang dan mengganggu masalah anda. So wife saya, partner saya pun ada masalah yang sama sebelum ni, tapi alhamdulillah dah lama dah tak kena buasir, dan saya ada ramai pelanggan-pelanggan yang mengamalkan produk-produk semula jadi yang mana mereka bagi feedback sangat-sangat best, cepat, kecut, dan mereka boleh hidup normal seperti biasa. Saya kongsikan testimoni dulu sebelum saya kongsikan 9 jenis produk semula jadi ni. Seorang tu nama dia Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus ni mungkinlah sebab dia cakap dulu dia banyak makan pedas masa dia belajar dekat Pakistan. Jadi dalam masa yang sama dia pun belajar tahfiz. Yang orang tahfiz ni dia banyak duduk kan. Salah satu punca kepada buasir adalah duduk yang lama dan mungkinlah makan pedas pun memainkan peranan juga. Jadi apa yang berlaku ialah bila naik motor, bila mengajar jadi sakit dan benda tu berulang-ulang bertahun-tahun. Bila amalkan produk semula jadi yang saya akan kongsikan ni, alhamdulillah dia boleh normal. Jadi dia kata memang hilang, alhamdulillah. Bila dia amal memang sangat-sangat berkesan. So kita pergi straight to the point. Yang pertama anda kena amalkan ialah fiber. Fiber ni serat yang mana dia akan bantu untuk mengeluarkan najis dengan lebih senang. Macam mana fiber ni berfungsi? Fiber ni dia tak boleh diproses. Bila kita makan, fiber tu dia tak hancur, dia kekal dalam bentuk fiber, dan dia jadi bila ada najis tu dia melilit dalam tu, jadi mudah untuk dikeluarkan. So mana sumber fiber yang kita biasa dengar? Daripada makanan, contoh macam buah, pisang kan, daripada roti, daripada tu. Tapi tahu tak yang kita perlu fiber, kalau perempuan perlu dalam 28 gram fiber dan lelaki perlu dalam 38 gram fiber setiap hari. Itu normal, itu orang yang normal, yang tak ada masalah kesihatan. You ada masalah buasir, you sepatutnya kena ambil lebih fiber. So bayangkan satu sebiji pisang hanya ada dalam 2.6 gram fiber saja. Jadi you kena makan berapa? You kena makan dalam 10 kan, lebih pada 10 biji pisang sehari. Sama dengan roti you kena satu roti ada dalam 2.7 gram fiber. You kena makan 10 keping roti. Bolehkah kita konsisten makan 10 keping roti setiap hari untuk dapatkan fiber yang minimum? Itu baru fiber minimum. Itu bukan lagi fiber yang diperlukan untuk orang yang ada masalah pembuangan, yang selalu ada masalah sembelit, yang jadi terkena buasir. Jadi saya boleh cadangkan, kalau kita nak fiber yang tinggi, fiber berkualiti, ambil daripada suplemen. Nanti saya akan share macam mana nak dapatkan. Yang pertama fiber. Yang kedua iaitu vitamin C. Vitamin C ni sebab bila kita kena buasir, dia luka, dia jadi pedih, dia jadi ada inflamasi. Bila kita amal vitamin C dia akan bantu untuk baiki sel-sel yang rosak di bahagian kita punya rektum, salur darah yang bengkak tu, kita rasa pedih. Dia akan bantu untuk, dan dia akan lebih tahan. Maksudnya bila kita ambil vitamin C ni, dia akan bantu untuk naikkan imun. Sel kita tak senang rosak, dia akan mudah dia jadi lebih kuat lah. Dan satu lagi, vitamin C ni bagus untuk naikkan collagen. Collagen ni bukan dekat muka je. Collagen ni dekat kita punya sendi apa semua, dekat otak ni, nak mudah kita kuat, otak kita kuat untuk meneran. Yang ketiga ialah flavonoid ataupun bioflavonoid. Bioflavonoid ni bukan benda berkimia pun, bukan benda yang sintetik, bukan. Dia adalah diambil daripada tumbuh-tumbuhan. Apa bagusnya bioflavonoid ni? Contohnya apa? Contohnya kulit limau. Kulit limau dalam tu ada bioflavonoid. Kalau anda tengok ada macam tali-tali putih kan. Itu adalah salah satu sumber bioflavonoid. Dan yang mana bioflavonoid ni bagus untuk orang yang ada masalah buasir ialah dia bersifat anti-inflammatory, dia anti radang.
dia anti bengkak, dia sifat dia anti bengkak. Jadi anti dia, dan dalam masa yang sama bioflavonoid ni fungsi dia adalah untuk boost, jadi booster kepada vitamin C yang kita ambil. Kalau kita makan vitamin C tanpa bioflavonoid, jadi biasa-biasa je. Tapi kalau ada bioflavonoid ni, dia akan jadi 10 kali ganda kesan dia. So jadi boleh tak kita makan kulit limau? Saya nak tanya soalan simple. Ada bioflavonoid ada dekat kulit limau, tapi kita tak boleh nak makan kulit limau, betul tak? So apa yang berlaku ialah kita ambil bioflavonoid ini dalam bentuk suplemen, dia mudah diambil. Yang ketiga ialah daun sena. Daun sena sangat terkenal dalam perubatan, digunakan untuk bantu untuk melembutkan najis. Bila kita sembelit, dia akan jadi keras, susah nak membuang, lama-lama jadi buasir. So kalau kita boleh atasi masalah punca dia daripada najis yang keras, kita boleh elak daripada berlaku ataupun berulangnya kita punya masalah buasir. Daun sena ni, saya tak pastilah macam mana nak beli daun sena ni, tapi daun sena ni biasanya ada dalam bentuk suplemen. Ada dalam bentuk suplemen, makan sekejap je, dalam masa 10 ke 12 jam anda akan mula membuang. Dia tak jadi cirit-birit, tapi dia akan membuang one shot saja. Jadi kita boleh plan bila kita nak makan, bila kita nak membuang. Next ialah kalsium. Kalsium ni diuji dan banyak kajian dibuat pada kalsium ni pada orang yang ada masalah buasir. Apa kesan dia bila kita amalkan kalsium? Kalsium ni bila kita amal, dia akan relief, dia akan melegakan orang yang ada masalah buasir. Maksudnya dia jadi lega, boleh buang, kurang sakit, kurang pedih. Itu fungsi kalsium. Dan kalsium ni kita tahu kita boleh ambil daripada susu, betul tak? So saya tak pastilah anda macam mana kan. Macam saya bukanlah orang yang konsisten ambil susu, sebab susu ni bila kita minum, dia jadi rasa full perut tu. Jadi setengah orang boleh amal, macam kadang Mak Saleh dia amal keju, dia amal susu, itu adalah budaya dia. Macam orang Malaysia ni ramai tak jadi budaya, kecuali bila dah tulang dah reput, dah tua, baru jadi budaya. So jadi suplemen dalam bentuk kalsium adalah pilihan yang terbaik kalau anda nak amalkan, dan ini adalah satu bentuk benda natural semula jadi yang bukan sintetik. Yang keenam ialah omega 3. Omega 3 ni bagus untuk masalah buasir sebab pertama, sifat dia anti radang. Anti radang, kita bila bengkak, salur darah tu bengkak, dia akan mudah kecut. Dan mana kita nak dapat omega 3 ni? Omega 3 ni kita boleh dapat daripada ikan, daripada telur. Tetapi kualiti yang terbaik adalah apabila tak dimasak. Bila dimasak, mengikut kajian, zat akan hilang 2/3. Jadi kita dapat sikit je. Bila kita dapat sikit, kita tak tahu sama ada intake omega 3 harian kita cukup ke tak. Jadi next, apa yang anda perlu tahu tentang omega 3 ialah omega 3 ni bersifat dia akan menguatkan kita punya otot dan sendi. Bila kita nak menerah najis kan, nak mengeluarkan najis kan, nak jadi mudah, nak jadi kuat kita punya otot, urat kita tak senang bengkak, so kita kena amalkan omega 3. Tubuh kita tak boleh nak hasilkan omega 3 sendiri. Ini kita panggil essential nutrition. Tubuh kita perlu, tapi tubuh kita tak boleh nak buat. Jadi omega 3 ni banyak kita boleh dapat daripada bentuk suplemen minyak ikan. Tapi awas, sebab banyak juga brand-brand kat luar yang dia tidak diproses dengan betul. Sebab kalau omega 3 ni tak diproses dengan betul, dia masih ada logam-logam berat yang ada dalam produk tu. Sebab dia biasa diambil daripada ikan-ikan laut. Ada yang mungkin jenama yang kurang peka, mereka ambil daripada ikan besar. Sebab ikan besar, you boleh dapat lebih minyak, betul tak? Tapi masalahnya, ikan besar ni dia ada banyak logam, dia ada banyak mercury, dia ada banyak plumbum yang tak bagus untuk kita. Bila kita nak ambil untuk sihat, jadi sakit pula. Jadi awas, kena pilih omega 3 yang selamat. Yang ketujuh ialah resveratrol. Resveratrol ni terkenal sangat. Dia diambil daripada buah beri. Dia adalah sejenis antioksidan yang kuat, yang bagus untuk repair sel. Kita bila sakit, kita nak cepat-cepat, betul tak, hilang. Macam mana kita punya sakit tu nak cepat hilang, bengkak nak cepat surut, merah nak cepat hilang, lebam nak cepat cerah balik. Macam mana? Itu daripada sel, sekecil-kecil benda yang rosak. Kita kena baiki benda-benda kecil ni, barulah dibagi impact kepada kita punya keadaan rektum ataupun tubuh kita. So bila kita amalkan resveratrol, cepat sangat kesannya. Dia adalah, kalau kita kadar penyembuhan resveratrol compare dengan vitamin C, dia boleh menyembuh sehingga 97%. Kadar, maksudnya kuatnya impact.
kalau kita nak sembuhkan kita punya luka, kita punya bengkak yang menyebabkan kita sakit buasir tu. Jadi amalkan resveratrol ni. Yang ke-8, ini salah satu nutrisi semula jadi yang sangat popular bila mana orang tu luka. Kita luka, kita berak berdarah, kita ada masalah buasir yang pedih, sakit. Zinc. Zinc sangat-sangat penting. Orang yang selalu luka, aksiden kan, banyak diberikan zinc. So mana kita boleh dapat zinc? Zinc kita boleh dapat daripada buah-buahan, contohnya macam avocado, apricot, contohnya daripada buah delima, daripada buah beri. Buah-buah yang saya sebutkan tadi mahal tau. Mahal, dia bukannya boleh beli biasa-biasa saja, dia mahal. Buah-buah yang high antioksidan kita consider sebagai superfood. Bila superfood ni mahal. So jadi cara simple kita nak dapatkan zinc yang mencukupi ialah kita dapatkan daripada suplemen. Bila suplemen kita beli dalam satu botol, kosnya jauh lebih murah sebab dibuat dalam kuantiti yang banyak. Dia boleh derive, maksudnya dia boleh extract zinc tu dan diletakkan ke dalam bentuk kapsul dan kita boleh amalkan setiap hari dengan kos yang jauh lebih murah daripada buah-buahan superfood ni. Biasanya buah-buahan macam ni dia ada label organik lah kan, jadi bila dia harga dia tinggi sikit, kita nak amal sekali okey, tapi kalau nak amal setiap hari, maklumlah, lepas tu kita kena ambil dengan kuantiti yang lebih. Kita kena ambil berbiji-biji untuk dapat kuantiti zinc yang cukup. Kita sendiri pun tak tahu berapa banyak zinc yang kita perlu ambil, betul tak? Tapi bila kita ambil dalam bentuk suplemen, sudah dikaji, ambil sekian-sekian cukup untuk keperluan zinc harian. Dan yang terakhir iaitu B-complex. Nama dia B-complex, macam bahan kimia tapi tak sebenarnya. B-complex ialah tubuh kita tak boleh nak buat B-complex, tapi kita kena ambil daripada makanan. So apa contoh buah-buahan yang ada B-complex? Contohnya macam orange. Buah orange, buah lemon, dalam tu ada B-complex tetapi tidak lengkap. B-complex ni dia banyak kan, ada B12, B7, B6, B11, banyak B, sebab tu kita panggil B-complex. Maksudnya campuran kombinasi vitamin-vitamin B yang penting untuk tubuh kita. Setiap vitamin B tu ada fungsi untuk tubuh kita. So bila kita ambil vitamin B daripada tumbuhan, dia bagus tetapi tidak lengkap. Tapi kalau kita ambil dalam bentuk suplemen, tapi kena pilihlah jenama suplemen yang bagus, dia lengkap. Untuk masalah buasir, B-complex akan bantu untuk kurangkan stres, kurangkan sakit dan untuk kita lebih relax. Bila kita kurang stres, senang tubuh kita nak heal masalah kita. Sebab tubuh kita ada keupayaan untuk heal. Cuma sebab kita makan makanan yang tak berkualiti, jadi banyak baja tak kualiti, jadi tubuh kita tak berkualiti lah. So bila kita amal suplemen, kita amal pula B-complex, kita akan rasa lebih relax, senang nak atasi, cepat kita selesai masalah. Jadi 9 jenis orang kata produk semula jadi ni, bahan-bahan semula jadi ni anda boleh ambil dari dalam bentuk suplemen. Contohnya anda boleh ambil dalam fiber kan, fiber, kalsium, apa lagi tadi, vitamin C. Lepas tu anda boleh ambilkan zinc, So benda semua ni ada dalam bentuk suplemen yang anda boleh dapatkan daripada kami suplemen, dan kami akan berikan cara pengambilan yang betul, harga yang terbaik, dan yang penting nak cepat-cepat selesai masalah anda. Sebab saya bila pelanggan dapat kesan yang cepat, kita pun happy. Jadi hopefully daripada penerangan tu anda fahamlah macam mana anda nak pilih makanan harian untuk anda selesaikan masalah. Tapi kalau anda nak yang lebih efektif, cukup zat nutrisi tu dah dikaji, cukup senang nak ambil, mudah nak ambil, dan harga yang lebih murah compare kita beli buah-buahan yang mahal macam ni kan, nak makan kena kopek dulu apa semua kan. Kalau suplemen senang, tapi kena pilih lah suplemen berkualiti, semula jadi yang memang proven berkesan. So anda boleh hubungi saya di link di bawah, yang mana lelaki klik link saya, yang perempuan klik link Puan Nur Fazila. Jumpa dalam video akan datang. Terima kasih.